السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kuliah yang lepas telah kita bincangkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam mukadimah suratul A'raf, satu surah yang mengisahkan tentang pembahagian manusia di akhirat kelak. Dan perkara ini pernah kita jelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu daripada ayatnya yang menceritakan tentang orang yang berada di atas tempat benteng batas di antara syurga dan neraka, iaitulah dalam ayat yang ke-46. Dalam kuliah lepas, sedang mendengar sekalian, kita telah membincangkan apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mizan ataupun mawazin, iaitu dalam ayat ke-8, 9 dan 10. Ada beberapa perkara yang menarik yang dapat kita kongsikan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa perkara lagi yang penting untuk kita fikirkan bersama-sama di sebaliknya, iaitu bagaimanakah kita nak memastikan timbangan amalan kebajikan kita memberati ataupun mengatasi berat timbangan amalan kejahatan. Kita lihat semula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 8, 9 dan 10 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya timbangan pada hari itu adalah kebenaran, iaitu keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Dan sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang rugi terhadap dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, berkata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman bima yultawasu minal Quran, beliau menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah jamak dalam ayat yang ke-8, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan mawazin. Mawazin ni jamak bagi perkataan mizan dan perkataan waznu. Mengapa Allah SWT menggunakan dalam sirah jamak? Jawapannya kerana di sini ada unsur ta'zim. Ta'zim maknanya nak menunjukkan kedahsyatan hari tersebut, dan seolah-olah manusia semuanya terfokus diri mereka kepada perhitungan amal, yang mana mengikut gambaran ini dikemukakan dari satu riwayat dari Ibn Abbas bahawa sebenarnya timbangan ini akan dijemurkan depan manusia kelak mempunyai dua piring. Dua piring ni bagaimana kita nak gambarkan bagaimana zaman dahulu menggunakan timbangan, tapi wallahu alam bagaimana fizikalnya, besar kecil. Nanti kita akan lihat satu hadis yang Nabi SAW gambarkan bagaimana Nabi Daud AS pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan timbangan yang dimaksudkan itu. Ini perkara pertama. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, atau mungkin juga mawazin yang dimaksudkan di sini ada banyak, dan tiap-tiap timbangan itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang ada di sana untuk menimbang kebaikan lakukan oleh seorang hamba dalam bidang-bidang yang berbeza-beza. Artinya kalau salat ditimbang di timbangan ini, zakat ditimbang di timbangan yang lain. Ini merupakan
Pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga sebenarnya kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman, beliau menjelaskan bahawa timbangan ini digunakan dalam bentuk jamak bermakna al-ifrad, walaupun bunyinya jamak, sirahnya jamak, katanya jamak, tetapi sebenarnya merujuk kepada tunggal, kata tunggal. Kerana mizan ini ataupun timbangan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang berbagai-bagai amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi bila banyak peranannya menjadi satu teknik dalam bahasa Arab, mereka menggunakan jamak dengan makna ifrad untuk ta'zim, seperti yang telah pun dikatakan dalam pandangan yang pertama. Sehingga pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kitab Tafsir Zadul Masir, Al-Imam Ibn Jauzi mengemukakan satu riwayat dari Al-Hasan bahawa Nabi SAW menceritakan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini dikurniakan Allah SWT pemerintahan selepas kematian pak mentuanya yang bernama Talut. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bincangkan kisah Nabi Daud dan Talut ini dalam satu firman Allah SWT menerusi suratul Baqarah ayat ke-200 lebih. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan bincangkan bila sampai masanya kelak. Nabi Daud ini seorang Nabi yang mulia, dikurniakan oleh Allah SWT pemerintahan yang besar. Lalu Nabi Daud pernah mohon kepada Allah supaya diperlihatkan rupa timbangan yang Allah nyatakan dalam kitab Zabur itu. Dan kitab Zabur merupakan kitab diturunkan kepada Nabi Daud AS. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan timbangan tersebut buat Nabi yang mulia ini, lantas Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyanya, ya Allah, siapalah yang dapat memenuhkan timbangan ini dengan kebaikan? Kalau begini rupa fizikalnya begitu besar, kalaulah begini besar timbangan ni, kata Nabi yang mulia ni, saya rasa ya Allah tak ada orang yang dapat membawa kebaikan ditimbang di atas timbangan ini. Neraca ini menyebabkan dia dapat memberati atau mengatasi berat timbangan amalan kejahatan yang dilakukan. Banyak perkara nak dibandingkan dengan kebaikan itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada Nabi Daud, wahai Daud, jika aku meridai hamba-Ku itu, maka pasti akan aku beratkan timbangan sebelah kebaikan itu bila aku mengambil kira sedekah yang dilakukan oleh si hamba, walaupun sedekah itu hanyalah separuh dari sebiji tamar. Ini menampakkan kepada kita betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga menyebabkan seorang melakukan kejahatan pun diberi oleh Allah SWT keampunan natijah dari kebaikan yang kecil dilakukan. Pada kuliah yang lepas kita telah bincangkan seorang yang dikemukakan di hadapannya 99 kitab yang tercatat padanya segala bentuk amalan kejahatan yang dilakukan. Tetapi bila Allah SWT suruh malaikat memeriksa adakah terdapat dalam akaun kebaikannya, adakah satu kebaikan yang dinilai oleh Allah SWT, akhirnya terbukti dia ada mengucapkan kalimah tayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan sebab kalimah itu diucapkan dengan tulus dan dia bertaubat kepada Allah SWT, menyelesaikan dosanya begitu banyak tatkala di dunia dahulu sebelum dia meninggal dunia, ternyata Allah SWT telah memberi keampunan kepadanya. Dia diletakkan catatan kebaikan ini walaupun 1 banding dengan 99 maddul basar, sepanjang apa kita sebut, sepanjang pandangan. Kalau dibuka kitab-kitab ini sepanjang pandangan, luas kalau nak digambarkan kejahatan yang pernah dilakukan. Tapi dengan satu kalimah tayyibah yang diucapkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepadanya. Telah kita bincangkan satu masa dahulu pandangan oleh Dr. Allah Nasir Ulwan, kepentingan untuk kita mendidik anak-anak menekankan aspek tauhid dalam diri mereka, akidah yang asli itu yang dibina di bawah kalimah tayyibah la ilaha illallah, untuk diingatkan masa ke semasa. Baik sedang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya bila kita melihat kepada hadis yang dikemukakan dari riwayat Al-Hasan ini dalam kitab Tafsir Zadul Masir, maka di sana ada menampakkan kepada kita cahaya ruang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keampunan kepada kita dan timbangan amalan kebaikan kita mengatasi kejahatan yang dilakukan. Sebenarnya ada beberapa pandangan yang merujuk kepada mizan itu sendiri. Kata Imam Al-Mawardi, sebenarnya mizan yang dimasukkan di situ iaitu Al-Adlul Mahad, maknanya keadilan Allah SWT yang sifatnya mutlak. Pandangan kedua mengatakan mizan yang dimasukkan di situ, Allah SWT akan menampakkan kepada seseorang hamba kebaikan dilakukan dan kejahatan yang dilakukan di dunia dahulu dijelmakan dalam satu bentuk yang dapat difahami.
dapat dia sendiri mengerti bahawa ini kebaikan, ini merupakan kejahatan. Pernah kita bincangkan sebelum ini bagaimana orang yang rajin membaca suratul Baqarah dan surah Ali Imran, maka kedua-duanya ini akan menjadi sekumpulan, seolah-olah sekumpulan awan ataupun sekumpulan burung yang akan beri perlindungan kepadanya di padang mahsyar Allah SWT kelak. Dan riwayat yang lain mengatakan bahawa surah yang dibaca ini akan menjelma menjadi seorang lelaki yang kacak, yang akan mempertahankannya dari azab Allah SWT dan tujahan soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya. Jadi kata Imam Al-Mawardi, masukkan dengan mizan di sini benda yang sifatnya penilaian kepada satu kebaikan atau keburukan yang telah dilakukan di dunia. Tetapi para ulama muhaqqiqun mengatakan bahawa kedua pandangan Al-Imam Al-Mawardi ini tidak sesuai, kerana Allah SWT secara tegas menyebutkan di sini mawazin. Mawazin maknanya mizan, mizan maknanya timbangan yang mempunyai neraca. Dan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW telah menggambarkan bahawa neraca ini memiliki dua, timbangan ini memiliki dua neraca. Apa benda kita nak sebut? Barangkali neraca ataupun pinggan. Apa yang boleh kita sebut di atas timbangan ini yang dapat menyukat satu perkara berapa kilo, timbangan zaman dahulu, kati dan sebagainya. Tapi yang pasti di sisi Allah SWT, perkara yang Allah SWT adakan ini merupakan penyelesaian kepada pertikaian manusia, bahawa kebaikan dilakukan lebih banyak atau kejahatan. Yang pastinya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sana ada beberapa penjelasan Nabi SAW. Amalan-amalan yang jika kamu melakukannya, pasti Allah SWT akan menyebabkan timbangan amalan kebajikanmu menjadi berat. Sebagai contohnya, yang pertama, perkara ini jelas disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Contohnya At-Tirmidzi, dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, dan juga dalam Mishkatil Masabih. Albani menganggap hadis ini sebagai sahih, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablugh bihi darajata sahibis sawmi was salati." Dalam hadis ini Nabi telah menjelaskan semuanya tidak ada satu benda pun yang lebih berat daripada akhlak yang baik yang ada pada seseorang muslim itu. Dan sesungguhnya seorang muslim yang berakhlak baik itu, dengan sebab akhlak yang baik yang ada padanya, menyebabkan pahala yang diperoleh di sisi Allah sama dengan pahala seorang yang rajin berpuasa dan seorang yang rajin bersalat. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini katanya gharib, hasan gharib, tetapi Albani mengatakan hadis ini sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkara yang kedua yang jelas disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa amalan ini jika kita lakukan dapat menyebabkan amalan kebajikan kita, timbangan neracanya menjadi berat. Iaitu dalam satu hadis Nabi telah menjelaskan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahil azim subhanallah wa bihamdih. Kalimah hadis ini cukup menarik. Barangkali kalau kita menghafal mudah untuk kita ingat. Dan menghafal hadis ini sebenarnya pahala dia besar, sebagaimana besarnya pahala menghafal ayat-ayat Allah SWT. Nabi menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini muttafaqun alaihi. Dari sudut ta'bir yang digunakan, dari sudut matanya, Nabi bersabda, kalimatani, dua kalimah, khafifatani ala lisani, dua kalimah yang ringan di atas bibir, thaqilatani, berat, kedua-duanya berat, fil mizani, dalam timbangan amalan kebajikan di sisi Allah kelak, habibatani ila rahmani, kedua-duanya dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdih. Jelas dalam hadis yang sahih ini, dua kalimah ini walaupun ringan, tetapi dia dapat memberatkan timbangan amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis riwayat Ahmad yang telah kita bincangkan sebelum ini, kerana ucapan kalimah thayyibah yang diucapkan ikhlas kerana Allah menyebabkan dapat mengatasi kejahatan dilakukan, walaupun sejumlah 99 kitab yang dicatatkan kejahatan-kejahatan tersebut. Ini perkara kedua, sidang pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita dapat amalkan mudah kesemuanya. Yang pertama tadi akhlak yang elok, yang kedua kalimah tasbih yang kita ucapkan, subhanallahil azim subhanallah bihamdi.
Seterusnya, kalau kita lihat Nabi SAW mengingatkan kita panduan, petua yang menyebabkan timbangan amalan kebajikan kita ini menjadi berat, iaitulah ucapan tahmid. Dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, dan hadis ini juga merupakan hadis sahih riwayat Muslim, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun, was sadaqatu burhanun, wa sabru dhiya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alayka, kullu nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi telah mengingatkan kita bahawa bersuci itu separuh dari iman, dan mengucapkan alhamdulillah menyebabkan timbangan kamu dipenuhi dengan kebaikan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu merupakan nur, sedekah itu merupakan bukti bila kamu bertemu dengan Allah kelak, kesabaran itu menjadi cahaya, Quran merupakan hujah kepadamu ataupun hujah ke atasmu, dan setiap manusia itu berpagi-pagi menghadapi satu hari menjual dirinya untuk mendapat syurga Allah, ataupun menyebabkan dirinya terlantar melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya perkara ketiga sidang pendengar sekalian yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan dari sisinya, sekaligus timbangan kita kebaikan ini akan dinilai menjadi berat dengan mengucapkan tahmid. Allah mudahnya dengan mengucapkan alhamdulillah boleh menyebabkan mizan ataupun timbangan di sisi Allah ini menjadi berat. InsyaAllah sidang pendengar sekalian, kita akan bincangkan beberapa perkara lagi yang menarik untuk kita kongsi bersama-sama. Yang jelas Nabi SAW ingatkan kita kelebihannya menyebabkan penilaian di sisi Allah, timbangan amalan kebajikan kita menjadi berat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.